Babu al-mufakharah ini termasuk kitabul adab lagi. Babun al-mufakhar, bab berkenaan dengan berbangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram, qala akramuhum indallahi atqahum. Qalu laysa ala an hadha nas'aluka, qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullahi ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk, qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni, qalu na'am, qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu. Muttafaqun alaih. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Maka baginda menjawab, manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Dalam surah kedua, inna akramakum indallahi atqakum. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Mereka berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan kami tanya sifat, tidak dah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, tidak, bukan maksud kami gitu dah. Nabi kata, adakah kamu masuk ke individu? Fa akramun nasi Yusuf nabiyullah, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, ibnu Khalillah, anak lelaki kepada kekasih Allah. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim dah. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Khalilullah dah. Kemudian mereka kata lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan kami tanya hak ni, bukan individu, tidak dah. Adakah kamu tanya rumpun mana, keturunan mana? Tak. Nabi kata, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, adakah kamu tanya tentang keturunan? Tak. Arab lah, banyak kabilah, ke mana sah hak paling mulia sekali. Maka Nabi menjawab, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam. Orang yang paling mulia dalam zaman jahiliyah, mereka juga orang yang paling mulia dalam Islam. Dan sama lah, dengan syarat iza faqihu, bila mereka ni memahami agama. Pada zaman jahiliyah dulu, mereka kepimpinan dah, keluarga mereka ni orang yang mulia dah, orang yang dihormati. Maka zaman jahiliyah pun, zaman Islam pun gitu juga, tapi dengan syarat mereka masuk Islam dan mereka ni memahami agama. Jadi hadis ni kelebihan lah, kelebihan kepada orang yang memahami agama, al-fiqh fid din. Pak kita pun ada dah keturunan Tok Guru dah, keturunan ahli ulama ada. Tapi masalahnya pak kita ni dia jadi lupuhnya sebab apa? Sebab Tok Guru sendiri ni dia tak suruh anak-anak dia sambung delegasi dia. Tak, dia atas anak dia ngaji, tak suruh dia lah. Jadi akhirnya kita dia saja buruk saja gitu, utuh pondok-pondok pakai tutup gitu lah. Kalau negara-negara ni ya, negara-negara lain ni, dia masih lagi mewariskan kalau ilmu kat anak-anak dia lagi lah, sambung madrasah ke jamiah ke, sebab dia boleh gagah. Ni kita ni orang ni mati tak ada lah, kadang murid dia ada tak apalah, tak ada orang lain mari main betul lagi tak ada, pakai dia tak boleh dia kena cari orang pelapis pengganti. Dia pengganti kan tak ada lah orang paling dekat sekali, paling dekat sekali lah, keluarga ke ataupun anak beranak dekat ke, hak boleh betul-betul dia percaya, betul-betul dia pegang amanah lah.
Loh, pemuki amanah dia. Tapi dia hak dia sambung apa dia ni, sebab itulah madrasah dia boleh hidup berapa tahun dah. Banyak tahun hidup sebab apa? Sebab dia meneruskan apa delegasi ni. Selalu dia pun ada sebab juga, sebab boleh kekal. Ada sebab lah. Antara sebabnya kena keluarga lah. Keluarga dia memang dia hantar nak ngaji sekolah agama belakang dah. Apa dia? Dia kata ngaji mula lain dah lah. Kata tidak kat tinggal. Ini penting dah. Hadis yang kedua dah. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Karim bin al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Rahul Bukhari dah. Nabi kata seorang yang mulia, anak lelaki kepada seorang yang mulia, anak lelaki kepada seorang yang mulia, anak lelaki kepada seorang yang mulia, iaitu siapa dia? Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tok dia, anak dia, cucu dia, tak, semua Nabi-Nabi belaka. Kita baca tu ayat baik kan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Ni wa ala Ibrahim Nabi Yusuf kan. Wa al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala fi yaumi Hunain kana Abu Sufyan ibn Haris akhizan bi anani baghlatihi, yakni baghlata Rasulillah, falamma ghasyiyahu musyrikun nazala faja'ala yaqul. Ni saya cakap baca ni kan ketika pergi Hunain dah. Barra bin Azib kata ketika peperangan Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris pegang tali bagal Nabi lah, pegang tali apa dia, bagal Nabi, yakni baghlata Rasulillah. Falamma ghasyiyahu, kemudian bila Nabi dikerumuni oleh orang musyrikin, Nabi turun. Kemudian Nabi mula berkata dah, ni contoh keteguhan, kecekalan seorang ketua lah. Kalau ketua pun lari ngaluh awal-awal lagi, habis nak murid dia, anak-anak ada nak murid kalah ke. Tapi Nabi dengan penuh berani dah. Dengan penuh berani Nabi kata ke dia, ana nabi la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku Nabi tidak bohong dak dah. Anak ibnu Abdul Muttalib, aku ni cucu pada ibnu Abdul Muttalib dah. Maksudnya Nabi berbangga dengan tok dia. Abdul Muttalib ni ketua, pemimpin Mekah, semua orang hormati belaka. Dia orang tahu kepimpinan dia, keberanian dia, kehebatan dia dah. Jadi boleh, hadis ni menunjukkan boleh berbangga dengan apa dia, datuk nenek dia, boleh dah. Cucu pendekar ni ke main-main. Contoh lah naik ke semangat lah. Qala kata fama ru'iya minan nasi yawma idzin asyaddu minhu, maka katanya Barra, maka tidak dilihat pada hari itu di kalangan manusia orang yang lebih berani Nabi paling sekali. Kira cerita ni ramai sahabat-sahabat lari naik bukit ada dah. Ada cerita ni kan tu rekod dah gelap waktu maghrib dia buat kamin maksudnya perangkap. Waktu Nabi dan sahabat turun dari bukit, waktu itulah mereka pergi apa dia, serai Nabi dah. Panuh Nabi semua sekali. Wa ana Anasin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya khairul bariyah, faqala Rasulullah dzaka Ibrahim, rawahu Muslim. Daripada Anas, beliau berkata datang seorang lelaki kepada Nabi, kemudian dia pun seru Nabi, dia kata wahai Nabi, wahai sebaik-baik makhluk dah. Nabi kata sebaik-baik makhluk ni bukan aku dah, zaka Ibrahim, Nabi Ibrahim dah sebaik-baik makhluk. Ini tawaduk Nabi dah. Sebenarnya Nabi memang Nabi sebaik-baik makhluk dah, tapi Nabi tak say orang puja dia lebih-lebih dah. Zaka Ibrahim tu Nabi Ibrahim lah orang paling afdal sekali dah. Ini tawaduk Nabi lah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasul. Ini tengah jadi akidah tauhid kan, tengah jidah taklih antara perkara taklihnya al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan dalam memuja, mengangkat, meninggi-tinggikan
memuji orang soleh dah. Bahkan Nabi sendiri pun melarang orang puji dia lebih-lebih dah. Daripada Umar, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu angkat aku, puji aku cara berlebihan sebagaimana dilakukan oleh kaum Kristian terhadap anak Maryam, terhadap Nabi Isa. Fa innama ana abduhu, aku hanyalah hambanya. Maka sebutlah, katakanlah Abdullah wa rasuluh. Dan Muhammad ni hamba dan pesuruh Allah dah. Bahkan itulah nama yang paling Nabi suka dah. Subhanallazi asra bi abdihi. Dah. Barakallazi faqad ala abdihi dah. Yakun lil alim nadhira. Nabi suka panggil dia hamba dah. Wa an Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah SAW qala inna allaha awha ilayya an tawadhu'u hatta la yafqara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabghi daripada Iyas bin Himar, beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kamu semua berendah diri sehingga tidak ada seorang berbangga ke atas orang yang lain, dan tidak menzalimi, tidak menindas seorang ke atas orang yang lain. Jadi dari hadis ni Nabi suruh tawaduk. Dan Nabi sendiri pun menafikan diri dia ni tidak. Nabi kata Nabi Ibrahim lah afdal, Nabi Yusuf lah afdal Sedangkan Nabi dah orang paling afdal kan. Jadi Nabi sendiri pun mengajar kita tawaduk lah. Tapi ada tempat-tempat Nabi sendiri berbangga, anak Nabi Al-Kadzib, anak Nabi Muttalib maksudnya ada tempat-tempat yang dibolehkan dah. Tempat-tempat dibolehkan sebagaimana dalam peperangan ni boleh lah. Fasa yang kedua dah. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu innama hum fahmun min jahannam aw liyakunanna ahwana 'ala Allah min al-jumali alladhi yudahdihuhu al-khira bi anfihi. Inna Allah qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba innama huwa mu'min taqiyun aw fajun syaqiyun annasu kulluhum banu adam wa adam min turab. Ni hadis hasan dah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata hendaklah berhenti dah golongan-golongan yang berbangga dengan datuk nenek mereka yang telah mati dah. Mereka semua telah menjadi arang abu dengan ke jahannam dah. Oleh Nabi sebut pada orang jahiliyah, orang jahiliyah dah. Aw la yakunanna ahwana 'ala Allah, ataupun mereka lebih hina terhadap Allah. Minal ju'alil ladzi yudahdihul khira, lebih hina daripada najis yang telah hancur dah. Al-khira'ah ni bi anfihi, dengan hidungnya, maksudnya hilang habis dah, tak ada satu dah, kosong dah, hancur buah habis dah. Inna Allah qad adhabkum, sesungguhnya Allah telah menghilangkan, telah menghapuskan daripada kamu penyakit jahiliyah ni, ubayyatul jahiliyah, wabak dah, penyakit busuknya jahiliyah ni, bangkai jahiliyah ni. Dia berbangga terhadapnya dah, berbangga terhadap dengan datuk nenek dah. Innama, sekarang ni hanya tinggal sama ada seorang itu mumi yang bertakwa ataupun seorang yang jahat lagi celaka dah. Annasu kulluhum banu adam, manusia semua sekali sama saja, manusia belaka dah. Wa adamu min turab, dan manusia semua sekali daripada tanah dah. Sebab itulah sebenarnya al-mabda' dah, penduduk dunia ni pun sebenarnya mereka nak kesamarataan dah, tidak mahu nak mendakwa diri mereka lebih lah dah. Ni semua orang mendakwa kesamarataan kepada hak yang sama dah. Tapi hak sebenarnya Islam lah
yang mengajar kesamarataan sos maya sama berlaku. Tak kira lah orang miskin yang kaya sama serupa berlaku. Tak, orang berilmu tak berilmu kan sos sama berlaku dah. Semua wajib semaya berlaku, semua wajib pergi Mekah berlaku dah. Puasa Ramadan serupa, tak ada perbezaan apa dah. Tapi penduduk dunia ni tak urus saja ya, tapi segi praktikalnya sama, tak serupa dah. Jadi Islam dah yang apa dia melaksanakan keadilan ni dan kesamarataan dah. Jadi Nabi marah sangat ni sebab apa? Sebab semangat asabiah kuat pelajar dah. Kalau sampai sekarang ni pun masih ada lagi dah. Negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah ni masih kuat lagi kabilah dia, kabiliyah dia kuat lagi dah. Semangat asabiah dia kuat lagi. Kalau dia balas keluarga, dia ke balas dah. Kabilah dia, dia ke balas, dia mari belakang dah. Balasnya sore habis je mari dia pakat katil belakang dah. Jadi pecah habis. Jadi kalau segi tolong menolong tu baguslah. Ada kenduri kendara, dak pakat-pakat apa. Tapi yang balas pun tolong menolong juga. Kalau salah pun dia nak bela juga. Ini masalahnya. Islam tidak nak hapuskan belakang. Kalau dia semangat ni boleh, tak ada salah kalau nak buat kebaikan. Tapi masalahnya dia guna dia tu kejahatan, dia berbangga dengan dia tindak kabilah lain tak ada dapat peluang ke apa semua sekali. Ini yang masalah dia. Jadi semangat kabiliyah ni menyebabkan berlakunya perpecahan dah. Perpecahan dan mereka menafikan hak orang lain. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir qala abi intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna qala as-sayyid Allah faqulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla qala qulu qawlakum aw ba'd qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ini sanad dia sahih dah. Daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir, dia berkata bapaku Abdullah bin Syekhir dah, aku bertolak pergi bersama-sama dengan rombongan Bani Amir berjumpa dengan Rasulullah. Maka kami pun puji Nabi lah. Kami kata, wahai Rasulullah, kamulah penghulu kami. Nabi kata, penghulu sebenarnya Allah dah. As-Sayyid huwa Allah, Allah lah Sayyid dah. Dan kamu lah Rasulullah afdaluna fadla, ia paling banyak mempunyai kelebihan. Wa a'zamuna tawla, ia paling luah pemberian dah. Nabi kata, tak payahlah mempujuk-pujuk aku dah, naik-naik aku tak payahlah, sebutlah perkataan biasa-biasa sudahlah. Faqulu qaulakum, sebutlah perkataan biasa-biasa sahaja dah. Hormat tu hormat, tapi tak perlulah akad tinggi-tinggi dah. Ataupun kamu sebut sebahagian sahaja. Nabi kata, la yajriyannakum la yastajriyannakum, jangan kamu diheret, jangan kamu ni diheret, dihasut oleh syaitan dah. Yang menyebabkan kamu pujuk aku lebih-lebih, yang menyebabkan kamu sama ke aku dengan Tuhan dah. Nabi peringatkan awal lagi umat dia supaya jangan mengangkat Nabi secara lebih-lebih dah. Tak tahulah puak-puak mengangkat Nabi ni dibaca ke doa ni, tahulah. Sayyid pun Nabi kata as-sayyid Allah dah. Bukan tak ada Sayyidina boleh belah, Sayyidina belah cerah. Tapi Nabi tasir lah. Nabi tasir angkat dia tinggi-tinggi dah. Wa anil Hasan an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasabu al-mal wal karamu at-taqwa, rawahu Tirmizi wa Ibn Majah. Dalam hadis berkenaan dengan memilih calon isteri tungkahul mar'ah ke ijamaliha walimaliha walihasabiha walidiniha fasfar bisatin ke 4 perkara tu, harta, kecantikan, apa dia, keturunan. Jadi Nabi kata keturunan yang sebenarnya al-hasab al-mal. Maksud al-hasab ialah harta lah. Dia maksud sebenar kemuliaan ni takwa. Dah. Takwa tu kena pilih dah. Dalam memilih orang ni yang mulia, siapa dia yang mulia, takwa dia dah. Bukan kerana apa dia, untuk nenek dia dak dah. Takwa tu sekali. Wa an Ubay bin Ka'b qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azza bi azail jahiliyah
fa'adduhu gede tu bihani abihi wala taknu rawahu fi syarih sunnah. Man ta'azza bi azail jahiliyah. Daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, man ta'azza bi azail jahiliyah. Azza ni takziah lah. Siapa yang mengucapkan takziah dengan cara jahiliyah. Jahiliyah dia lebih kurang lah. Jahiliyah ni dia meratapi orang yang telah mati dah. Disebut-sebut kebanggaan, disebut go to go ni dah, ya jabalah dah, ya wailah, macam-macam lah. Dia kata fa'adduhu bihani abihi. Kamu gigit lah dia dah. Bihani abihi. Hani ni hani hak dia asma setan. Hanuka lah. Abuka, akhuka, hanuka ni. Maksudnya Nabi suhino lah dia ni. Dah. Suhino dia. Sebab apa? Sebab dia masih lagi meneruskan adat jahiliyah dah. Wa an Abdurrahman bin Abi Uqbah an Uqbah bin Uqbah wa kana maula min ahli Faris qala syahidtu ma'a Rasulillah Uhudan fadarabtu rajulan minal musyrikin faqultu khudhha minni wa ana al-ghulamul farisi faltafata ilayya faqala halla qulta khudhha minni wa ana al-ghulamul ansari rawahu Abu Dawud. Daripada Abdurrahman bin Abi Uqbah. Abi Uqbah ni bekas hamba kepada Ahlu Faris, maula lah. Dia pernah jadi hamba kepada orang Farsi, kemudian dibebaskan. Qala, katanya Abi Uqbah, aku hadir bersama Rasulullah pergi Uhud. Aku pukul seorang lelaki musyrikin. Aku pukul dia dah. Fakultu, aku pun ya khuzha minni wa al-ghulamul farisi. Bawa dia, tarik dia pada aku dah. Aku ni budak Farsi ni. Dah. Ghulamul farisi dah. Mana orang Farsi ni hebat dalam peperangan lah. Pendekar pun dia ni. Dah, hebat perang dah. Faltafata ilayya faqala, maka lelaki ni paling. Dia berkata, halla qulta, kenapa kamu tak kata? Faqala ni faqala Rasulullah kata. Maka dia kata, Rasulullah kata, halla qulta, kenapa kamu tak kata khuzha minni, ambil dia pada aku. Aku ni ghulamul ansari, budak Ansar, bukan budak Farisi dah. Jadi Ansar ni ialah gelaran kepada sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah. Sahabat yang berada di Madinah dah, turun Nabi ni. Jadi Nabi tak suka lah nama Farisi dah. Ansari lebih tepat lah, sebab Ansari ni diberi gelar dia kerana apa? Kerana mereka ni tolong Rasulullah dah. Kerana mereka ni jasa mereka dapat dalam Islam. Rawahu Abu Dawud dah. Wa an Ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasara qaumahu ala ghairi haqqi fa huwa kal ba'ir allazi ruddiya fa huwa yunza'u bi dhanbihi. Daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sesiapa yang menolong kaumnya bukan di atas kebenaran, maka dia seperti unta dah. Allazi ruddiya, yang ditolak dah. Fa huwa yunza'u bi dhanbihi, maka dia ditarik dengan ekornya. Kaum dia salah, dia tolong juga dah. Ibarat macam unta lah. Unta hak gila tu. Mana orang terpaksa tarik dia dengan tadi, dengan ekor dia dah. Sebab apa? Sebab dia tak sedengar, tak seikut dah arah tua dia dah, pengembala dia.
Rawahu Abu Daud wa an Wasilata bin Asqa qala qultu ya Rasulullah mal asabiyah qala an tu'ina qaumaka ala zulmi. Rawahu Abu Daud. Wasilah bin Asqa kata, aku tanya wahai Rasulullah, kemudian masuk asabiyah ni. Asabiyah ni perkauman Nabi larang kita bersikap perkauman. Ada juga soalan soalannya dia budaya baru lah, budaya baru dalam Arab sekarang ni. Kalau ada gapo-gapo dia akan buat pasal kemah, dia akan kumpul keluarga-keluarga dia lah. Tak. Jadi kumpul keluarga tu kalau dia buat majlis kerakyat makan minum ke, tak apa lagi. Tapi kalau dia isi ke program dia tu dengan berbangga-bangga dengan keturunan dia, dan dia pandai lekeh ada orang lain, maka tu ditegur lah. Tu boleh menimbulkan semangat asabiyah lah. Ni fatwa semasa lah, orang tanya soalan. Jadi orang tanya Nabi, kenapa dia asabiyah ni? Nabi kata asabiyah ni ialah antu'ina qaumaka, kamu tolong kaum kamu ala zulmi, walaupun dia melakukan kezaliman. Kalau tolong kaum dia buat kebaikan, tak apa, tidak asabiyah ni. Tak. Wa an Suraqah bin Malik bin Ju'shum dah. Pasal lagi lah, minta maaf pasal lagi. Berkenaan dengan pilih pemimpin lah, pemimpin negara ni. Bila kita pilih di kalangan orang Melayu, orang Islam, orang kata asabiyah. Tak, tidak asabiyah. Dia memang kena gitu, dia kena gitu. Sebuah negara ni bila majoriti kaum ni, maka dia kena pemimpin. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kata min Quraisy ke, al-khalifah min Quraisy. Maknanya pemimpin daripada Quraisy. Sebab apa? Sebab Quraisy paling pengaruh sekali, dia paling ramah. Kalau pilih orang lain tak jadi dah, jadi balah habis, balah jadi orang tak percaya lah. Jadi tu bukan asabiyah, bukan asabiyah dah. Memang gitu, kaedah macam gitu. Kalau mana sekalipun Cina tu kena pilih orang Melayu dari tua pula, pelik jadi tak. Dia lebih memahami kamu dia kena. Sebab dia sekalipun lah. Kalau Thailand mesti kena pilih orang Thailand, tak boleh pilih orang lain. Pilih orang lain jangan bunuh kan habis. Dia tahu budaya dia macam mana, nak bergaul dengan macam mana dah. Jadi gitulah juga dah. Jadi asabiyah hak dilarang adalah asabiyah sehingga kita menolong kaum kita sendiri walaupun mereka melakukan kezaliman. Wa an Suraqah bin Malik bin Ju'shum qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum al-mudafi' an ashiratihi ma lam ya'sam. Suraqah bin Malik bin Ju'shum kata, Rasulullah berkhutbah kepada kami dah. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang mempertahankan keluarganya selagi mana tidak berdosa. Mana boleh mempertahankan keluarga ni. Orang hina keluarga kita, orang kata macam-macam, kita pertahankan, tak salah. Kecuali benda salah kita sebut juga, benda dosa kita pertahankan juga, salah tu. Benar-benar tak nak mempertahankan maruah, nak mempertahankan harga diri, tak salah. Wa an Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Jadi asabiyah ni perkara yang boleh merosakkan kesatuan umat Islam. Dan bangsa Arab ke bangsa umat Islam lain ke pecah belah kan asabiyah lah. Tak. Patut Arab ni satu belakang. Tak. Tidak Arab saja, kita tidak Arab pun satu lah. Tapi oleh kerana orang putih ni penjajah ni mereka berjaya, Perancis, Britain dia pecah-pecah ke lah. Hak ni Iraq, hak ni Saudi, hak ni Kuwait semua sekali. Jadi masing-masing dia angkat negara masing-masing lah, bangsa masing-masing dah. Jadi asabiyah dia susah. Sebab apa? Sebab banyak benda membawa kepada kelemahan umat Islam lah. Nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan di kalangan umat kami orang yang mengajak pada sifat perkauman asabiyah dah. Wa laisa minna, bukan di kalangan kami, bukan umat kami orang yang memerangi kerana jahil asabiyah. Dan bukan di kalangan kami orang yang mati di atas asabiyah dah. Rawahu Abu Daud.
Dia masalah asabiyah ni siapa kau perikat. Dia merasa orang lain salah, dia betul. Islam Nusantara dia panggil. Islam Nusantara. Islam Nusantara ni betulnya. Islam lain tak betul. Islam Arab tu ganah. Lebih-lebih dah. Pecah belah sama sekali. Islam Nusantara ni dah boleh campur agama dengan adat. Dah boleh buat bid'ah. Tu betulnya dia. La ilaha illallah. Mana? Amo yak dah cerita ni ke? Dah cerita. Cerita Syekhul Azhar. Sekali lah Ahmad Tayyib bukan Ahmad Tayyib. Dia dah pergi Indonesia. Indonesia puji lah. Oh, dia kata Indonesia ni Nahdah ulama ni gini. Ada sekolah madrasah beratus-ratus, jamiah beratus-ratus. Dah satu masjid lah apa gini dia. Padahal ya Islam Nusantara dia ni. Nusantara ni bagus gini-gini dah. Boleh lembut, bertoleransi dengan orang lah semua sekali ni. Dia abah lah, dia gurah lah. Kau ini juga lah. Dikatakan dia, kalau mu tak kasih pada Nabi Muhammad Arab ni, mu tak akan berimeh. Dia kalau mungkin kerana orang Arab, mu tak ada Islam pun ni. Tak. Dia abah dia abah lah. Jadi siapa kau pergi kat orang kita ni seolah-olah nampak Arab ni, Islam Arab ni tak comel. Tak macam Islam kita. Islam kita comel lagi. Ni masalah juga ni. Tak. Macam cerita kemarin lah. Cerita perbandingan agama banding Cam, okey. Siapa dia rekod agama ni, dia kata Islam dia lebih maju pada Islam ada sekarang ni. Tak. Lebih maju dia lagi. Sebab apa? Sebab orang agama yang semaya ni, orang awal semaya 10 sekali lah. Orang agama yang puasa ya. Jadi topuk orang agama berlaku. Orang agama ni itikaf haji boleh. Pupuk dia tak itikaf langsung, maya baik benda. Tak. Orang tidak di masjid tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Kalau ada kematian dia meratapi lah. Berat. Dia melebihkan adat daripada agama lagi. Jadi usak punah lah. Wa an Abi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hubbuka syai'a yu'mi wa yusim, rawahu Abu Daud. Ni hadis ni berkenaan dengan asabiyah betul. Dia berkenaan dengan kehidupan semasa betul juga ni. Dia tengok mulai dah. Ni ringkas tapi betul dia ayat dah. Daripada Abu Darda lanhu Nabi sallallahu sabda, hubbuka syai', kamu mengasihi sesuatu. Kamu kasih sangat-sangat sesuatu menyebabkan kamu buta, kamu pekak. Royak lah gapo tak lagi dah. Tak masuk dah. Tak pakai orang dah. Orang nasihat kau, orang mari hujah kau, tak pakai dah. Hak dia betul. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Kamu suka sesuatu boleh menyebabkan kamu buta, kamu pekak, tak usah dengar dah. Al-Fasl Salis an Ubadah bin Kasir Asyami min ahli Palestin. Ani mura'atin minhum yuqallaha Fasilah. Annaha qalat sami'tu abi yaqulu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah amil asabiyah an yuhibba ar-rajulu qaumahu. Qala la, walakin al-asabiyah an yansura ar-rajulu qaumahu ala zulmi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Riwayat daripada Ubadah bin Kasir Asyami, salah seorang daripada orang Palestin, daripada seorang perempuan di kalangan mereka, nama dia Fasilah dah. Nama perempuan ni, dia kata aku pernah mendengar bapaku berkata, aku pernah bertanya Rasulullah, aku kata Rasulullah, kenapa dia asabiyah ni? Adakah asabiyah juga seseorang itu mengasihi kaumnya? Dia suka berkaum dia sendiri, keluarga dia, kabilah dia, asabiyah ke? Maka Nabi kata, tidak asabiyah. Tak apa suka berkaum dia sendiri. Memang tu takdir kita jadi Melayu, bukan suka orang Melayu pula tak? Kan? Ada orang ni sampai beritahu sing aku lah. Saya bukan orang Melayu, saya ni orang Islam. Lepas tu mu rasa ke dia? La ilaha illallah. Tu memang tu buat mu ni kau ni. Tak ada orang ni orang Islam, tak ada bangsa, semua orang buat kaum belaka. Mana? Kan? Sudah. Nabi kata tidak asabiyah. Asabiyah ni ialah an yansur rajulu qaumahu.
bila seorang lelaki menolong kaumnya ala zulmi, walaupun melakukan kezaliman, penindasan, buat zalim pun, buat salah pun tolong juga, sokong juga, itu rasa biasa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansabukum hadhihi laysat bimasabbatin ala ahadin, kullukum banu adam wa gitu. Tafassa'a sa'i bisa'i lam tamla'uhu laysa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidin wa taqwa, kafa birrajuli an yakuna baziyan fahishan bakhilan. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini hadis sahih dah. Uqbah bin Amir berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan kamu ini tidaklah menghina terhadap orang lain. Dah kamu sebut keturunan kamu tidak menghina orang lain. Dah. Memang tu yang jadi kaum dia, kabilah-kabilah. Kullukum banu Adam, semua kamu ni anak Adam belaka. Tafassak bisak, dah cupuk dengan cupuk. Maknanya setakat tu ya dah. Sama ya. Lam tamla'hu, kamu tidak boleh memenuhinya. Maksudnya sama ya. Macam an-nasu sawasiyah lah, kasnan musti. Manusia ni seperti sisi, sama seperti sisi dia, seperti gigi sisi kan, sama ya. Kalau panjang pendek tak jadi sisi pula. Laisa li ahadin, tidak ada bagi seorang kelebihan tak orang lain kecuali dengan agama dan takwa. Kafa birrajuli, cukuplah seorang lelaki itu, seorang yang keji apabila dia bersifat fahish dah, kecil uduh, bakhilan, dan seorang yang bakhil. Jadi bukan keturunan jadi jahat dak, bukan kerana kabilah ni dak dah, tapi kerana sifat bakhil dia, kerana sifat apa dia, cakapan dia, dan sebagai akhlak dia lah. Jadi menyebut tentang kabilah, kaum tidak dianggap asabiyah. Asabiyah ni ialah bila pertama sekalinya buruknya seorang itu bila dia tu perangai akhlak dia buruk dan dia menolong kaum dia dengan melakukan kezaliman. Habis tajuk al-mufakharah lah. Kita baca sikit lagi, babu al-birri was-silah. Bab al-bir was-silah. Al-bir maksudnya buat kebajikan, as-silah maksudnya menyambung tali kekeluargaan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik menemaninya Nabi jawab, ibu kamu Tanya lagi, siapa dia pada ibu kamu 3 kali Nabi kata ibu kamu. Kamu siapa dia yang keempat? Nabi kata bapa kamu. Jadi sini orang yang paling seseorang kena berbuat baik adalah terhadap ibunya kena 3 kali tu sebut ibu, Nabi sebut ibu, kamu dia barulah bapa besarnya jasa seorang ibu terhadap seorang anak Jadi tak ada lah, lebih bagi anak lelaki pula anak lelaki pula maka utama dia dah pada ibu Masalah sekarang ni orang utama ke isteri kan isteri pula begitu juga ni, deki kau tua dia bapa pergi mumuk sama dah deki bapanya esok serupa juga anak mungkin juga esok dah biarlah juga baik dengan mak dia nya, tak habis tak habis berah Summa, dalam riwayat lain sebut summa abaka summa annaka. Kamu ni bapa kamu dia orang yang paling hampir Maksudnya albir wasilah ni kebajikan, dia kena hubung tali keluarga ni paling utamanya ibu, bapa, kamu dia keluarga terdekat lah, adik-beradik ada orang ni balas adik-beradik dia
Dengan saya ni buat baik dah, dengan dia buat ibad lah. Ada juga. Kalau wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu qila ya Rasul man ya Rasulullah qala man adraka awalidayhi indal kibri ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhul jannah. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, hinalah seseorang itu. Dia raghima anfu ni, hinalah hidung dia, roponglah hidung dia. Ropong hidung ni maksudnya hinalah seorang dah. Orang tanya Nabi, siapa dia Rasulullah hina tu? Nabi kata, ialah man adraka walidayhi, orang yang sempat dengan dua ibu bapanya, dia masih hidup ketika tua, tapi atas salah seorang. Mak dia, ayah dia dua-dua orang, atau salah seorang lah. Dia, tapi tak boleh masuk surga dengan sebab mak ayah dia. Dia tak cara mak ayah dia. Tak. Maka dia menyakiti pula mak ayah dia dah. Dia atas mana dah? Atas teh lagi. Atas mau tu teh lagi. Dia tahu gitu dia. Oh, dia tinggal gitu dia. Oh, kahwin dia. Sekitar. Macam-macam lah. Aku nak ajar lah. Thumma lam, 3 kali Nabi doa je. 3 kali Nabi doa, tak ada keberkatan orang yang membiarkan, yang mengabaikan dua bapa dia yang masih hidup dah. Wa ana Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun. Kalau mak ni bukan Islam sekalipun buat baik juga. Kalau bukan Islam sekalipun, kalau Islam dah raya dah. Fi ahdi Quraisyin faqultu ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asiluha qala amsiliha. Asma binti Abu Bakar, Asma dah kakaknya Aisyah ni. Asma kata, mak aku mari temu aku dah, dia masih musyrik lagi. Dari Mekah mari Madinah dah. Dia mari itu fi ahdi Quraisy, ketika mana berlaku perjanjian Hudaibiyah. Ahdi Quraisy ni perjanjian Hudaibiyah dah. Kerja sejahtera antara penduduk Mekah Madinah. Aku berkata, Rasulullah, mak aku mari ni, dan dia naklah berbaik-baik dengan anak-anak dia. Tak. Jadi soalannya, boleh ke tidak aku ni berbuat baik pada mak aku? Tak. Aku menyantuni dia, boleh tak? Nabi kata, na'am, ya, boleh dah, siliha lah kamu menghubunginya dah. Muttafaqun alaih dah. Banyak golongan mu'allah ni. Tak. Nama apa? Ebit Liu Fidahu, ramah lah. Kalau masuk Islam jadi pendakwah ni, dia memang dia buat baik pada adik-adik dia, mak ayah dia. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, tengok anak dia perangai baik dah. Raya Cina ke gagal dia pergi. Tak. Dia buat pergi hadiah ke apa dia pergi. Akhirnya mak dia jatuh hati dia, akhirnya masuk Islam. Ikut anak dia juga. Masya Allah. Itu hikmah lah. Ni kita Islam sudah. Masalah tak? Wa ana Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ala fulanin laisu li bi awliya inna mawaliyi Allah wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Amr bin Al-As kata, dia kata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya keluarga fulan itu bukan mereka itu pemimpin aku, orang yang hampir dengan aku. Memang mereka ni keluarga aku, kerabat aku dia, tapi mereka bukan awliya pemimpin aku. Sebab apa? Sebab mereka berlain agama. Mereka tak sesaluan dengan aku dah. Pemimpin aku yang sebenar, orang dekat dengan aku sebenarnya Allah dia, orang mukmin yang soleh. Tetapi mereka ni ada tali kekeluargaan, abuluha bibilaliha, aku membasahinya dah dengan bahasa dah, maksudnya aku masih menghubungi mereka walaupun agama yang berbeza dah, masih ada lagi tali kekeluargaan dah. Dan Nabi sendiri SAW, waktu Nabi berdakwah di Mekah, walaupun saudara Nabi tidak Islam, tapi mereka melindungi Nabi. Sebab apa? Sebab mereka tahu ni antara dia. Tak, Hamzah aja. Akhirnya masuk Islam juga. Tak. Ja'far, Abbas dah. Akhirnya masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang dia tengok para dak anak dia kena hina dia.
kena hina, kena halau, akhirnya masih hilang. Itu dah dia. Jadi menjawab balas lah. Tengok balas lah. Wa anil Mughirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man awhat wa kariha lakum qila wa qala wa kasal su'al wa izatul mal. Mughirah kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu pertama menderhakai ibu-ibu. Jadi sebagaimana wajib berbuat baik, berbuat ihsan kepada ibu, bapa, keluarga terdekat, maka dosa yang paling besar ialah menderhakai ibu-ibu. Wa wa'dal banat, dia menanam, mengambus anak perempuan. Dah. Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Wa man awhat, beri dia teguh. Maksudnya beri tidak sebenar, teguh pun tak sebenar juga. Tak, dia beri dia teguh ni suka hati dia, bukan mengikut undang-undang agama dah. Wa kariha lakum, dia benci untuk kamu, banyak kecek, qila wa qala. Ada kata gini, ada kata gini dah. Wa kasat soal, banyak soalan. Wa idha'atul mal, dia mensia-siakan harta. Muttafaqun alaih. Jadi hubungan sininya ialah besarnya dosa orang yang bunuh anak kerana keluarga sendiri dia bunuh, dia orang yang menderhakai ibunya lah. Dia semua agama ni sebenarnya mengajar berbuat baik pada ibu bapa dia. Kalau orang bukan Islam, orang Buddha, dia puja lah, dia sembuh lah mak dia ni, tok nenek dia sembuh lah. Tak, bukan setakat dia hormat lah waktu hidup, dia sembuh lah. Tak, Islam tak ajar gitu. Tapi Islam ajar kita ni berdoa untuk mereka, berbuat baik kepada mereka dah. Wa an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min al-kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah bersabda, antara dosa besar ialah seorang lelaki memaki dua ibu bapanya. Orang tanya Rasulullah, adakah seorang tu maki dua ibu bapa dia sendiri? Tak nak sabar. Dia kata, ya. Orang ni maki ayah kawan ni. Kawan ni maki balik dia dah. Macam cerita pembeli lah. Ni kepala ayah, kepala ayah aku dah. Dia pinjam kepala ayah. Abang dah. Apa main kepala ayah ni? Tak. Tak boleh lah. Faya subuh ummahu wa subuh ummahu. Kau ini keji mak dia balik dah. Tak boleh dah. Sebagaimana tak boleh kita mengkeji mak kita, tak boleh juga kita mengkeji mak orang lain. Tak boleh kita keji bapa kita, kita juga tak boleh keji bapa orang lain dah. Hatta sembuh orang lain pun tak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah la fayasubbullah adu bainahum. Mun jangan keji sembuh orang lain sehingga mereka ni mengkeji Allah Taala balik. Tapi sebenarnya memanglah di kalangan pada bangsa Melayu kita ni, orang Islam sendiri pak kita ni sebenarnya jauh dia menghormati, memuliakan ibu bapa dia. Saya pergi Pakistan tahun lepas lah, tahun setahun lebih lah pergi reposol. Kita tengok masih lagi apa dia, tinggi penghormatan seorang anak ni kepada mak ayah dia. Sebab saya pergi baru ni, memang saya pergi masuk rumah orang. Kalau payah masuk rumah dia ni, mau orang ni payah lagi tak. Jadi kalau kita tengok, kita pergi sapa rumah dia, tahu dah anak dia orang kecil, kau besar, kau mungkin mak ayah dia apa selu dia kecil tak apa buat lalu pergi kedai kau, akak air kau dah, dia bawa kita masuk di bilik tamu kau, semua sekali je. Ayah dia ni duduk saja buat arah-arah dah, cukup dia menghormati dah apa dia ayah dia mak dia lah. Khidmat sungguh-sungguh dia ajar dah. Kecik pun tunduk dah, selu akak langsung dah muka dah. Tu apa dia ihtiramnya mereka terhadap dua ibu bapa dah. Itu saja dah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum.